Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar matematik moden. Seperti biasa macam cikgu sebut hari tu, bila nak menonton video PDP cikgu, awak kena sediakan di hadapan awak bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ialah buku teks. Buku teks mesti ada di depan awak. Dan tapi macam sekarang ni awak belum ada buku teks, pastikan awak dah download buku teks online dalam bentuk PDF file kan. Dah download semua kan. Okey, memudahkan awak bila nak belajar, bila ada buku teks kat depan. Yang kedua, awak kena ada buku panjang. Buku panjang. Buku panjang warna biru tu, kulit lembut, awak kena ada buku ni. Okey, untuk salin nota dan soalan. Okey, yang ketiga awak kena ada apa? Okey, alat tulis. Alat tulis seperti apa? Pen, pensel, pembaris, pemadam dan kalkulator. Okey, benda-benda ni mesti ada di hadapan awak. Video cikgu awak kena ikut secara hands on. Awak boleh pause dan cuba buat. Okey, so kalau semua bahan-bahan dah tersedia di hadapan awak, kita boleh mulakan sesi PDP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini cikgu akan sambung bahagian yang terakhir dalam topik penaklukan logik. Okey. Bagaimanakah anda membentuk hujah deduktif yang sah? Hujah deduktif yang sah. Dia nak hujah deduktif yang sah bagi suatu situasi. Ingat lagi minggu lepas hujah deduktif maksudnya apa? Dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan umum, kan? Dan berakhir dengan khusus. Okey, sah pula macam mana? Sah ada 3 bentuk kan? Ada bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Okey. So jadi dia dah bagi macam contoh 18 ni kan, dia bagi satu ayat, dia suruh kita buat bentukkan hujah deduktif dan mesti sah. Okey. Contoh soalan A. Semua mamalia menyusui anaknya. So ini apa dia? Ini ialah umum. Kucing ialah mamalia. Dia nampak dia ambil yang pertama. So ini adalah bentuk 1 kan. Kucing ialah mamalia. So ini ialah khusus. Kucing menyusui anaknya. Okey, ini bentuk yang pertama. So kita dah nampak penyelesaiannya. Mula dengan premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Premis 1 kita mulakan dengan umum. Okey, semua mamalia menyusui anaknya. Jadi dia ambil kucing. Kucing ialah apa? Mamalia. Nampak tak dia ambil yang pertama? Okey, jadi kesimpulannya kucing ini menyusui anaknya. Dia ambil yang kedua. Itu maknanya kita dah membentuk membentuk hujah deduktif yang sah. Okey, yang kedua B. Jika X, ni jika markah pula. Kalau jika markah dia dah sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Bentuk 2 untuk yang biasalah. Bentuk 3 kalau ada penafian. Kita tengok, jika X lebih besar daripada 0, maka X bernilai positif. Ini kita tahu dah, ini adalah untuk premis 1 sebab dia adalah umum. Nampak tak? Kalau kita tengok soalan B pada premis 1. Jika X lebih besar daripada 0, maka X bernilai positif. 6 lebih besar daripada 0. Ni kan 0.6 ni ada titik tu. 6 lebih besar daripada 0. Nampak tak? Ini ada penafian ke tak ada? Dia bukan penafian kan? Kalau bukan penafian, dia termasuk dalam bentuk 2. So, premis 2 dia akan jadi 6 lebih besar daripada 0. So, yang terakhir kesimpulannya 6 bernilai positif. Kita pergi kepada soalan C.
Jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2. So, ini adalah premis 1. Nampak dia masuk kepada premis 1. Ayat kedua, 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Nampak tak ada tidak tu? Sini boleh kan? Di sini boleh. Tapi di sini tidak boleh. Ada penafian. Ada penafian maksudnya dia pergi kepada bentuk 3. Jadi 18 tambah 1 dia akan jadi premis 2 lah. Premis 2, 18 sebab dia tidak boleh dibagi tepat dengan 2, dia mesti ambil di belakang. Kalau dia penafian, dia mesti ambil yang belakang dulu. Ini bentuk 3. Jadi 18 tambah 1 tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Kalau di sini 18 tambah 1, yang tak akhir sekali apa? 18 bukan nombor ganjil. Ini adalah kesimpulan. 18 bukan nombor ganjil. Dia ambil yang pertama sini. Nampak tak? Ini adalah bentuk 3. Ini adalah membentuk hujah deduktif yang sah. Okey. Contoh 19. Tulis kesimpulan bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Sekarang, tadi dia sah saja, tapi sekarang ni dia nak sah dan munasabah. Bila munasabah tu maknanya premis kena benar, kesimpulan kena benar. Okey. So, awak boleh tengok satu tapi cikgu terus ajar yang mana lebih memudahkan awak. Tu saja shortcut memudahkan awak. Okey. Premis 1, premis 2, kesimpulan. So, apa yang awak buat? Kalau ada perkataan semua ni, apa yang awak buat? Awak buang perkataan semua. Maknanya perkataan semua tidak boleh ada dalam jawapan. Semua nombor bulat ialah nombor nyata. Premis 2, 38 ialah nombor bulat. Yang mana satu nombor bulat? 38 ialah nombor bulat. Sini nombor bulat kan? Ada nombor bulat. Atas pun ada nombor bulat. So, yang tinggal apa? Yang tinggal ialah ada 38, ada nombor nyata. So, apa jawapannya? So, jawapannya, kesimpulannya ialah 38 ialah nombor nyata. Kan? Senang je kan? Okey, kita pergi soalan B. Kalau ada jika A kuasa 2 tambah BX tambah C sama 0 mempunyai punca nyata, maka B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada 0. 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 sama 0 mempunyai punca nyata. Nampak tak? Ini adalah bentuk 2. Bentuk 2. Dia tak ada penafian. So, macam mana nak buat? Kita buang jika, buang maka. Okay, kita tengok 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 sama 0. Dia mesti ayat yang pertama kan. So, nampak tak yang ni kan? Sama kan? So, kita gantikan. Yang ni ialah 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 sama dengan 0. Nampak tak persamaan dia? A berapa? A ialah 2. Nampak tak? Kalau daripada sini kita tengok. Sini A ialah 2. B berapa? B ialah P. Sama. A 2. B ialah P. C berapa? C ialah negatif 2. Jadi C ialah negatif 2. So, kita gantikan dalam ni. B berapa? B ialah P. P kuasa 2 tolak 4. A berapa? 4. 2. C berapa? C ialah negatif 2. Lebih besar daripada 0. Okey, so baru kita bandingkan atas dengan bawah. Okey, 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 sama dengan 0 mempunyai punca nyata. So, apa yang kita buat? Kita buang. Benda yang sama kita buang. Ini kita buang sebab kita dah gantikan. So, mempunyai punca nyata. Kita buang. Sini pun dah sama, kita buang. So, yang tinggal apa? Okey, ini yang tinggal. Yang tinggal yang ni. So, yang kita tak buang tu, yang tinggal itulah jawapan. So, jawapan dia apa? Jawapan dia P kuasa 2 tolak, boleh darab terus. Tengok jawapan dia macam mana. Dia tak darab terus. Ganti je. P kuasa 2 tolak 4. Gantikan. A ialah 2. C ialah negatif
2. Lebih besar daripada kosong. Kita buang yang sama, yang tinggal itulah jawapan. Okey, kita tengok soalan C. Sama juga. Ada jika maka, buang. Jika tak mau, maka tak mau. Nampak ada penafian tidak sama tadi ni kan, sini kan ada penafian. Kalau penafian bentuk apa? Bentuk 3. Kalau bentuk 3 dia ambil yang belakang dulu. Ni nampak tak? Dia ambil yang belakang dulu. So kalau kat sini kita tak boleh potong. Sini dengan sini tak boleh potong. Sebab apa? Sebab yang sini sama, sini tak sama. So kita kena ubah. Nak ubah yang mana? Kita ubah dalam premis 1. Jadikan dia tak sama. Okey, kalau kat belakang kita jadikan tak sama, kat depan pun kita kena jadikan penafian juga. Jadikan penafian. Okey, so macam mana? Garis lurus Y sama dengan M selari dengan paksi Y. Okey, kita tengok penafian dia macam mana. Dia buat tidak selari kan. So, kita jadikan yang ni sebagai penafian iaitu tidak selari. Belakang penafian, depan pun kena penafian. Okey, dah sama kan? Sini dengan sini dah sama. Dah sama, kita buang. So, yang tinggal apa? Yang tinggal ini yang kita belum potong. Yang kita belum potong lah, itulah jawapannya. Jawapan dia apa? Garis lurus Y sama dengan MX tambah C tidak selari dengan yang pertama. Okey, cikgu ulang balik Okey, kalau premis 1 ada semua, perkataan semua, buang perkataan semua. Kemudian bandingkan premis 1 dengan premis 2. Benda yang sama kita buang. So, yang tinggal apa? Yang tinggal sini adalah nombor nyata, di sini adalah 38. So, yang tinggal itulah adalah jawapan. 38 ialah nombor nyata. Okey, untuk soalan B pula, bentuk 1. Ada jika, buang. Ada maka, buang. Bandingkan premis 1 dengan premis 2. Jadikan dia sama. Yang ni jadikan dia sama dengan atas ni. Dapatkan nilai dia. Gantikan nilai A, nilai B, nilai C. Gantikan juga kat belakang ni B, A dan C. Dah sama, kita buang. Kita buang. Kita buang yang sama aja. So, yang tinggal inilah jawapan. Tapi kena ganti dulu nilai. Okey, soalan yang ketiga pula, soalan C pula ialah bentuk 3. Bentuk 3 sama juga. Buang jika, buang maka. Mana maka? Buang maka. Ini adalah penafian. So, kita kena letak penafian kat sini. Sini pun kita kena letak penafian. Jadi, tidak. Okey. So, dah sama. Dah sama apa? Dah sama, kita buang lah. Kita buang sini, kita buang sini. Yang tinggal itulah jawapan. Tapi kena letak penafian. Okey. Senang je. Okey, soalan contoh 20. Contoh 20, ada masa. Okey, tulis premis bagi setiap hujah reduktif berikut untuk bentuk hujah reduktif yang sah dan munasabah. Okey, kalau tadi dia kosongkan untuk kesimpulan saja. Okey, untuk contoh 20 ni dia ada kosongkan, ada yang kosongkan premis 1, ada kosong premis 2. Okey, so kita kena isi. Okey, premis 1 awak kena ingat ada 3 bentuk. Tapi kalau premis 1 dia ada 2 je beza. Sama ada kita guna perkataan mulakan dengan semua ataupun jika maka. So, kalau kita tengok kat sini, 37 adalah nombor perdana, 37 hanya mempunyai 2 faktor. So, kita tahu dah kat sini mesti dia mula dengan semua. Kita menambah semua apa? Okey, so 37, kita tak payah ambil 37 lagi. Kita terus ambil semua nombor perdana mempunyai, hanya ni. Potong hanya. Hanya mempunyai 2 faktor. Okey, letak je lah sebab ini adalah bentuk 1. Bentuk 1 kena mulakan yang pertama premis 2 dulu. Semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Okey. Premis 1, soalan B. Soalan B dia kosongkan premis 2.
Okey, dia sama saja dengan contoh sebelum ni. Kita buang jika, kita buang jika, kita buang maka. Bandingkan kesimpulan. Kesimpulan dengan yang atas ni, bandingkan. Okey, ada yang sama tak? Jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta. Tidak, nampak tak perkataan tidak? Ada penafian. So kat sini pun kita kena letak dia ada penafian kat sini ni. Jadi tidak. Kalau depan ni ada penafian, belakang pun kena ada penafian. Pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. Okey, apa penafian kita boleh buat? Tambah tidak. Tambah tidak kat sini. Kita tambah pekerjanya tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Okey, dah sama dah atas kesimpulan dengan premis 1. Sama kan? Dah sama, kita buang. Okey, yang atas pun kita buang. So, yang tinggal apa? Pekerjanya tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. So, itulah premis 2. Nya tu apa dia? Nya ni kena ingat. Nya ni merujuk kepada syarikat ANC. Sebab tu kita tengok jawapannya ialah apa? Pekerjanya buat dah. Pekerja syarikat apa? Pekerja syarikat ANC apa? Sambunglah yang ni Tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Okey. Soalan ketiga, sama juga. Ini bentuk 3 kan? So kita buang jika, kita buang maka. So nampak tak ada penafian sini? Sini ada penafian kan? So kalau sini penafian, belakang pun kena ada penafian. K ialah punca bagi persamaan 3x kuadrat tolak 5 sama dengan 12. So macam nak tulis penafian dia? Jadi K apa? K bukan, kan? Penafian dia ialah bukan punca bagi persamaan 3x kuadrat tolak 5 sama dengan 12. Kemudian kita nampak tak? Sini x tak sama K, sini x tak sama 9. Maknanya K tu nilai dia apa? Ya, K nilainya ialah 9. Okey, so sini pun kita gantikan dengan 9. So yang sama kita buang. So yang tinggal ialah jawapan. So apa yang tinggal? 9 bukan punca bagi persamaan 3x kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12. Okey, yang ni senang je. Awak ingat premis 1 ada semua ataupun jika maka. Kalau dia terus cari premis 2 atau cari kesimpulan, awak buang jika maka, awak buang kataan semua, cari yang sama. Kalau penafian, letak penafian. Dah sama, potong. Yang tinggal itulah jawapan. Okey, ni latihan awak kena buat nanti ni. Nanti masukkan dalam grup. Okey. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif? Tadi deduktif kan? Yang ni ialah induktif. Kita nak tahu hujah induktif. Induktif dia kena apa? Ingat tak? Dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan khusus dan dia berakhir dengan umum. Dia tahu kekuatan satu hujah. Nak tahu hujah tu kuat ke tak? Kuat ke tak? Dan tentukan sama ada hujah, kalau hujah tu adalah kuat itu meyakinkan ke tak. Okay, sebelum kita buat contoh ni, kita terus pergi kepada akhir dulu. Ini hujah induktif. Hujah induktif kita kena tengok kesimpulan dia. Kalau kesimpulan dia benar, kita akan tengok dia kuat ataupun maknanya hujah ni adalah kuat. Kita tengok kesimpulan. Kesimpulan kena benar, baru hujah dia kuat. Okey, nak tahu hujah tu kuat tu meyakinkan ke tidak meyakinkan? Kita tengok. Kalau semua premis benar, hujah tu meyakinkan.
Kalau ada premis yang palsu, ada satu je palsu, hujah itu tidak meyakinkan. Okey, kalau tengok hujah induktif. Kalau kata hujah induktif, ini pula kesimpulan dia. Kesimpulan dia palsu. Premis tu kita tengok premis tu benar dah, tapi kesimpulan tu palsu. Maksudnya hujah induktif tu ialah, terus kita tahu dah, dia tak kuat lah, dia lemah. Kalau dah lemah, confirm lah tidak meyakinkan. Kalau lemah tidak meyakinkan. Kuat mungkin juga meyakinkan, mungkin tidak meyakinkan. Kuat meyakinkan kalau semua premis benar. Kalau ada premis yang palsu, tidak meyakinkan. Okey, baru kita tengok contoh. Okey. Tengok sini. Tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah. Kuat atau lemah. Seterusnya tentukan sama ada hujah kuat itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Ingat kuat, kita kena tengok kuat atau lemah tu kita kena tengok kesimpulan. Kalau kesimpulan tu benar, hujah tu kuat. Kalau kesimpulan tu palsu, hujah tu lemah. Meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita kena tengok premis pula. Meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita tengok premis. Kalau ada premis yang benar, dia meyakinkan. Kalau semua premis benar, dia meyakinkan. Kalau ada premis yang palsu, dia tidak meyakinkan. Okey, kita tengok soalan A. Premis 1. Kerusi di ruang tamu adalah merah. Okey. Premis 2. Kerusi di ruang makan adalah merah. Okey. Kerusi di bilik tidur, bilik bacaan pun adalah merah. Kerusi di bilik tidur adalah merah. Kesimpulan. Ni semua benar ni. Ni semua benar ni. Semua benar. Dia bagi tahu kat kita. Semua merah. Jadi kesimpulan. Kesimpulannya semua kerusi di rumah adalah merah. Agak-agak macam mana? Betul ke tak? Takkan memanglah kat ruang tamu tu merah, kat ruang makan merah, kat bilik bacaan merah, kat bilik tidur merah. Tapi adakah kita boleh kata semua kerusi kat rumah tu merah? Ini mungkin. Mungkin palsu. Kalau mungkin palsu, awak rasa macam mana hujah ni apa? Hujah ini adalah lemah. Ingat jawapan dia. Lemah dan tidak meyakinkan. Kerana apa? Kesimpulan tu mungkin palsu. Nampak? Okey, kita tengok soalan B. Premis 1, 27 ialah gandaan 3. Betul tak? 3 darab 9, 27 kan? 81 ialah gandaan 3. Betul tak? 81. 3 darab 27. 81. Kalau 81 bahagi 3 dapat 27. Okey, so benarlah. Yang ni benar, yang ni benar. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Betul tak? 9 kali 1, 9. 18. 27. Apa lagi? 36. Nampak tak? Jadi semua gandaan 9 ialah gandaan 3 sebenarnya. So ini benar. Kalau dah kesimpulan benar, kita tahu dah ini ialah kuat. Kuat. Lepas tu kita nak tahu yakin dalam kuat tu mungkin meyakinkan, mungkin tidak meyakinkan. Kita tengok pula kesimpulan premis. So kita tengok premis dia adalah semua benar. Jadi dia kuat dan meyakinkan. Okey. Soalan C. Ikan kembung bernafas dengan insang. Betul? Betul. Benar. Ikan hiu bernafas dengan insang. Benar. Semua ikan bernafas dengan insang. Benar ke tak? Kita rasa macam semua lah. Tapi ada ikan yang tak bernafas dengan insang. Ikan apa? Macam ikan paus. Ikan paus dia bernafas dengan paru-paru. Jadi ini kesimpulan ni ialah palsu. Kalau palsu, automatik kita tahu hujah ni ialah lemah. Kalau lemah maksudnya apa? Lemah, lemah dan kalau lemah automatik dia akan lemah dan tidak meyakinkan. Sebab apa? Sebab kesimpulannya ialah palsu. Okey, soalan D. Premis 1.
11 kali 5, 55. Betul. 12 kali 5, 60. Betul. Semua gandaan 5 berakhir dengan digit kosong atau 5. Betul tak? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dia antara kosong dengan 5 di belakang dia. Ini pun adalah benar. Kalau benar maksudnya apa? Hujah ni apa? Hujah ini ialah kuat. Kemudian kita tengok pula premis dia. Premis dia dua-dua. Ada dua premis tu dua-dua ialah benar. Jadi maksudnya kuat dan meyakinkan. Okey, soalan E. Soalan E. Satu nombor perdana. Ya ke? Ingat, nombor perdana dia mesti bermula dengan 2. Satu bukan nombor perdana. Salah dah. Premis 1 kita tahu dah. Kalau ada premis yang palsu, confirm ini tidak meyakinkan. Kuat tak kuat kita kena tengok kat kesimpulan. 2 ialah nombor perdana, betul. 3 nombor perdana, betul. 5 nombor perdana, betul. Semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Itu memang takrifan nombor perdana. So, ini adalah benar. Okey, kalau benar dia akan jadi apa? Maksudnya hujah ni ialah kuat. Tapi masalahnya adalah pula Mamat premis 1 ni palsu. Salah, 1 ni bukan nombor perdana, salah ni. So jadi apa? Dia akan jadi apa? Kuat tetapi apa? Tidak meyakinkan. Kenapa tidak meyakinkan? Sebab premis 1 adalah palsu. Itu cara kita jawab. Okey. So ni Raja cikgu tunjuk tadi. Okey. Okey, ni latihan. Okey. Bagaimanakah anda membentuk hujah induktif yang kuat? Macam mana kita nak buat hujah induktif yang kuat? Bila hujah yang kuat, maksudnya apa? Maksudnya kesimpulan. Kuat maksudnya kesimpulan dia kena benar. Kesimpulan dia kena benar. Barulah dia akan jadi hujah induktif yang kuat. Okey. Tengok contoh. Kalau kita tengokkan macam mana dia kata. Teliti beberapa contoh. Dia tengok langkah-langkah ni. Langkah pertama. Teliti beberapa contoh atas situasi yang khusus. Nombor 2. Perhatikan ciri yang sepunya. Kemudian nombor 3. Buat satu kesimpulan umum. Okey, kita tengok. Lepas tu kita tengok pengulangan dia. Kemudian kita tengok apa yang sepunya. Sepunya tu maksudnya yang sama. Kemudian kita buat satu kesimpulan umum. Okey, macam biasa cikgu akan ajak shortcut dia. Shortcut dia. Okey, bentuk satu kesimpulan. Dia suruh kita buat bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Okey, yang ni kita tengok yang ini. Tengok yang ini Okey, macam mana kita nak buat? Okey, hasil dia kita tak mau. Ni kita tak mau. Tambah ni pun kita tak mau. Ingat yang kata tak mau kita potong. Yang tinggal itulah jawapan. Okey, kita tengok. Nampak tak? Ada satu, ada apa orang panggil ada jujukan nombor ni. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan? Ada apa jujukan dia 1, 2, 3, 4. Okey, kalau ada 1, 2, 3, 4 ni kita gantikan, jadikan dia sebagai n. Okey, kemudian nampak tak ada ni negatif 1, ini negatif 1, ini negatif kuasa negatif 1, ini kuasa negatif 1. Yang berubah ada rujukan dia, ada turutan dia 1, 2, 3, 4 gantikan dengan n. Yang sama tulis balik. Yang sama kita salin. Jadi ini adalah n tolak 1. Okey, maksudnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia ada turutan dia, kita gantikan sebagai n. Kuasa negatif 1 sama. Yang sama kita salin je balik. Jadi, n tolak n kuasa negatif 1. N ni apa? Kita tengok balik. Kita gantikan n tadi dengan apa? Dia mula 1, 2, 3, 4. Jadi, kita kena habaq. N ni ialah 1, 2, 3, 4. Dot, dot, dot.
dot. Kenapa dot dot dot? Awak nampak dah ni bawah ni ada dot 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 3 ni sama jugalah. Ada dot dot dot. Okey. Okey, tengok soalan B. Buat benda yang sama je. Buat benda yang sama. Macam mana kita buat tadi? Hasil dia kita buang sama dengan kita buang. Yang sama kita tulis balik 0.5. Kita tengok daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas. Daripada atas ke bawah. Tengok daripada atas ke bawah. Yang sama kita tulis ni 0.5, 0.5, 0.5. Sama kita tulis balik. Tulis 0.5. Kan? Ada kurungan kan? Ada kurungan. Nampak tak? Dia punya kuasa 1, 2, 3, 4. Nampak ada turutan. Ada turutan macam tu 1, 2, 3, 4. Turutan dia cantik 1, 2, 3, 4. Kita tulis sebagai N. So kita dapat dah 0.5 kuasa N. Tu kita kena habak lah kat orang. Kita koma lah. Kita habak kat orang. N tu apa dia? N tu ialah apa? Nombor mula dengan apa tadi? Nombor mula dengan 1 kan? 1, 2, 3, 4. Ada apa lepas tu? Dot, 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 dot. Tu kena tulis tau. Jangan tak tulis. Okey, soalan C. Sama tak macam tadi? Yang hasil dia buang sama dengan dia buang. Yang sama daripada bawah, daripada atas ke bawah kita baca. Yang sama 2, 2, 2, 2, 2 ni. 2, 2, 2, 2, 2. Kita tulis balik 2. Kurungan. 0, 1, 2, 3. Nampak tak dia ada turutan kat situ? Kena gantikan dengan apa? Okey, bagus. Gantikan dengan N. Tambah, 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 tambah. Sama kan? Okey, tulis balik tambah. 1, 1, 1, 1. Sama kan? Tambah 1. Koma. Koma ni kita nak habak kat dia. N berapa? N, nampak tak? N mula dengan apa? Mula dengan 0. 1, 2, 3. Jadi N ni mula dengan 0, 1, 2, 3. Dah apa? Dot, dot, dot. Okey. Soalan D. Soalan D. Hasil buang sama dengan buang. Lepas tu, baca daripada atas ke bawah. 3, 3, 3, 3. Tulis 3. Ada kurungan. 1, 2, 3, 4. Gantikan dengan apa? Gantikan dengan N. Tutup kurungan. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sama. Tulis balik kuasa 2. Tolak, 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 tolak. 3, 3, 3, 3, 3. Okey. So, N ni apa? N mula dengan apa? Mula dengan 1, 2, 3, 4. Apa dia ada sini? Dot, dot, dot. Okey. Faham? Okey, so ni soalan yang awak kena buat nanti. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan penakkulan logik? Okey, ni penyelesaian masalah. Biasalah dia punya karangan panjang-panjang kan? Okey. Mula kita tengok, bila kita baca tu kan sambil-sambil kita cari. Dia mesti ada formula kat situ. Rajah di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dengan sel A. Pada hari pertama, 2 sel baharu dihasilkan. Setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain pada hari seterusnya. Diberi bilangan pertumbuhan sel ialah P kurungan T sama dengan 2 kuasa T. Nampak tak? Wow, jumpa kat sini formula. Okey. Jumpa itu formula. Kita keluarkan. Tenang. PT sama dengan 2 kuasa T. Mendapat P itu ialah bilangan pertumbuhan sel. Dengan keadaan T. T ni apa? T ialah bilangan hari. So, soalan A. Ingat T ni bilangan hari. Berapakah bilangan sel baharu yang dihasilkan pada hari ke-8? Maksudnya apa? T ni sama dengan 8. So, kita gantikan. Kita dah ada formula kan? So, P8 sama dengan 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 dapat berapa? 2 kuasa 8 tekan kalkulator. Awak akan dapat berapa? 256. Terus dapat jawapan. Ingat bila baca tu, tengok, cari. Dia mesti ada formula. Okey, pada hari keberapa lah? Soalan B. Pada hari keberapakah bilangan sel baharu itu ialah 2048? Maksudnya, P, T sama
bilangan 2 kuasa T sama dengan 2048. So, kita nak tahu 2 kuasa berapa ialah 2048. Awak tekan je lah kalkulator. 2 kuasa 9 berapa? 2 kuasa 10. 2 kuasa 11. 2 kuasa 11 jawapan dia. So, 2 kuasa 11 sama dengan 2048. So, dia tanya hari ke berapa? So, maksudnya hari ke 11. Okey. Okey. Jadual di bawah, contoh 24. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan yang dihasilkan oleh kilang toy pada satu pagi. Pukul 8 pagi 270, 9 pagi 520, 11 pagi 770, 10 pagi 10, 20. Ni setiap sejam. Setiap sejam. Okey, kali ni dia tak bagi formula. Tapi dia dah bagi jumlah kereta, kita kena bina formula. Okey. So, guna formula ni kan orang kata ikut nasib lah. Tuhan bagi idea ke awak masa tu. Kalau ilham tu sampai. Kalau ilham tu sampai ke awak masa tu, awak dapat lah. Sebab kita kena tengok. Okey. So, kalau kat sini, 270 ni kita tahu dah. 520 ni, nampak tak dia punya pattern dia? So, ingat nampak tak? Ini ialah 250 tambah 20. Ini 250 darab 2 tambah 20. 250 darab 2 apa? 500 tambah 20 jadi 70. Maksudnya ini darab 1. Ini 250 darab 3. 250 darab 3 apa? 750 tambah lagi 20. Yang ni apa? 250 darab 4. 250 darab 4 apa? 1000. 1000 tambah lagi 20 dapat 1020. So, rumus apa? Dia kata bina satu rumus umum. So, rumus dia apa? 250. Benda yang sama kita tulis balik. Kurungan N kan? 1, 2, 3, 4 kita gantikan dengan N. 250N tambah 20. Inilah rumus yang umum. Dia kata kilang toy ni beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. 7 pagi hingga 10 malam berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya 15 jam. 15 jam dia beroperasi. Selama 5 hari dalam seminggu. Satu minggu 5 hari. Soalan 1. Berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari? Senang. Senang. Dia 250 N tambah 20. N ni ialah bilangan jam. Bilangan jam kan? 8, 9, setiap jam. Setiap jam. Okey. So, N ni ialah bilangan jam. So, kalau dia kata satu hari berapa jam? Kita dapat tadi? Satu hari ialah 15 jam. So, dapatlah sama dengan 250 darab 15 tambah dengan 20. So, kita akan dapat dapat 3,770 dalam masa satu hari. Kilang toy ni menerima satu pesanan sebanyak 25,000. Pesanan ini perlu disiapkan dalam masa seminggu. Tapi seminggu berapa hari je dia kerja? Seminggu dia kerja 5 hari saja. Okey, so kita kena ambil 5 hari lah. Tak boleh ambil 7 hari. Adakah kilang toy dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan ini pada masa yang ditetapkan? Kita tengok. Boleh ke tak? Sekiranya tidak, cadangkan secara penyelesaian supaya kilang toy dapat menyiapkan pesanan ini. Okey, kita tengok. Kalau 3,770 untuk satu hari, kalau 5 hari berapa? 3,770 darab 5 hari, satu minggu kan? Dapat berapa? 3,770 darab 5 hari dapat 18,850. Maksudnya apa? Dia tak mampu. Dia tak mampu menghasilkan 25,000. So, macam mana kita nak bagi cadangan?
Kita tengok. Kalau kata 25,000, 25,000 ni kita nak buat dalam masa 5 hari. Bahagi 5 hari. Maksudnya satu hari kita bajet berapa dia boleh dapat. Dan satu hari dia mesti sekurang-kurangnya 5,000. So, berapa jam dia kena kerja? Dia kena kerja. Dia kena buat OT lah. Awak tahu kan? Dia kena suruh pekerja dia buat OT lah. Supaya dia dapat menghasilkan lebih daripada 5,000. Katalah, okey, kalau tadi 15 jam kan? So, kita nak 250 N tambah 20 mesti kita ambil 5,000 dulu. So, 250 N sama dengan 5,000 tolak 20, kita akan dapat apa? 4980, 250 N. So, nak tahu N ni bilangan jam berapa? 4980 bahagi dengan 250, kita akan dapat 19.92. 19.92. Takkanlah kita nak kerja 19.92 jam. So, kita genapkan kepada 20 jam. So, kalau 20 jam apa? 250, 20 tambah dengan 20. So, kita akan dapat berapa? 250 darab dengan 20. 5,000 tambah lagi 20. Dia akan dapat 5020. Satu hari. 5020 darab dengan 5 hari. So, kita akan dapat 25,100. So, mampu ke tak? So, cadangan yang kita akan bagikan, dia kata apa tadi? Cadangkan satu cara. So, penyelesaiannya kita cadangkan supaya masa bekerja ditambah lagi 5 jam. Daripada 15 jam kepada 20 jam. Untuk menghasilkan sebanyak 25,000 pesanan kereta mainan. Okey. So, okey. Sampai sini saja. Ini latihan. Nanti cikgu akan pilih latihan untuk awak. Okey. So, habislah. Tamatlah topik penaklukan logik. Maknanya kita ada 4 minggu kita habiskan topik ni. 4 video. Okey. So, minggu depan kita akan buat tajuk baru. Okey. Okey, sekian saja dari cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.